Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa min akhlaqihi asyaja'atu wal iqdamu wa kana asyuja'u huwa alladhi yaqrubu minhu fil harbi liqurbihi minal aduwi wassabatu 'alal mabadi'i wasabru 'ala ada'il wajibi biraghmil 'aqabati syadidati wal adhiyatil 'azimah والصدق والأمانة في جميع أقواله وأفعاله حتى اشتهر بين قومه بلقب محمد الأمين. Jadi lanjutan daripada yang telah berlalu berkenaan dengan intisari daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada intisari tersebut, sebagian daripada akhlak beliau tersebut adalah syaja'ah, sifat berani. Sifat berani yang ada pada diri beliau dan selalu berada di garda yang paling terdepan di setiap hal yang pernah terjadi di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baikkah itu perang yang kecil, bahkan hingga perang-perang yang lain sebagainya, perang-perang yang besar, semuanya tidak dilalui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, melainkan beliau berada di garda yang paling terdepan. Sifat berani, ya, itulah yang dimaksudkan di sini. Maksud daripada sifat syaja'ah yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau selalu dekat dengan musuh-musuh di setiap beliau menjalani peperangan. Beliau mengikuti peperangan. Dan beliau siap untuk mengambil segala resiko-resiko yang akan dialaminya dengan sebab beliau maju di dalam medan tempur. Lipat patah mentang yang baginda Nabi menghadapi musuh-musuh yang bukan Islam, kala itu beliau terus mengambil langkah-langkah yang tepat, dan dengan sikap berani beliau selalu berada di hadapan, bahkan yang paling dekat dengan musuh-musuhnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu sabar di atas setiap menunaikan segala kewajiban-kewajiban beliau, baikkah itu kewajiban yang berkenaan dengan kebutuhan perang ataupun yang berkenaan dengan kebutuhan para anggota-anggota perang daripada pasukannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu dilakukan oleh baginda Nabi ini dengan sikap yang gemar terhadap segala rintangan-rintangan yang luar biasa. Namun dengan rintangan tersebut beliau tidak goyang, tidak lari daripada rintangan-rintangan yang ada yang dihadapi oleh beliau, juga dengan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Bahkan saat itu banyak hal-hal yang dapat menyakiti daripada diri beliau, namun beliau tetap sabar. Dengan teguhnya beliau melakukan
mengikuti peperangan dengan musuh-musuh Islam kala itu dengan semangatnya. Ini menunjukkan daripada sifat keberanian yang ada pada diri beliau ini yang begitu luar biasa. Yang perlu kita ambil, yang perlu kita ketahui di sini adalah betapa agungnya sosok baginda Nabi di sini. Betapa luar biasanya sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, memiliki perangai-perangai yang mulia. Di antara sekian banyaknya sifat kemuliaan yang ada pada diri beliau adalah sifat syaja'ah, sifat keberanian di dalam menghadapi musuh-musuh Islam, di dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan di saat beliau berdakwah menyebarkan agama Islam, menyebarkan ketauhidan di kalangan orang-orang kafir Quraisy kala itu, di mana mereka berada di dalam masa kejahilian. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka tidak mengenal saudara persaudaraan, tidak mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah, tidak mengenal daripada kebaikan-kebaikan. Maka dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau membawakan lentera daripada ketauhidan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada kaum kafir Quraisy kala itu bahawa yang berhak disembah di permukaan bumi ini tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi yang pertama sekali dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di kota Mekah, di tempat kelahirannya. Namun setelah beberapa saat, beberapa lama berada di tempat tersebut dengan menyebarkan, dengan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke segenap penduduk kota Mekah kala itu. Setelah sekian lama berada di kota suci tersebut, maka beliau hijrah ke negeri Madinah, tempat hijrah, Darul Hijrah. Juga beliau menyebarkan kebaikan-kebaikan di saat beliau berada di negeri Madinah. Maka inilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebarkan, tidak membuat kegaduhan. Beliau tidak mengajarkan hal-hal yang lain melainkan daripada dakwahnya kepada umat dengan tauhid, mengajarkan keislaman yang benar, mengajarkan persaudaraan-persaudaraan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat kala itu, juga orang-orang yang masih berada di zaman jahiliyahnya. Maka alangkah agungnya baginda Nabi, alangkah agungnya sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sifat yang lain daripada itu semua adalah siddiq, sifat jujur. Sifat jujur yang ada pada baginda Nabi ini, jujur pada perkataannya, jujur pada perbuatannya, jujur pada pemikirannya. Inilah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, tidak ada yang menyalahi daripada kebenaran. Beliau selalu menyampaikan hal-hal yang benar sahaja. Beliau selalu menyampaikan, bahkan apa yang beliau sampaikan itu semua adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaknya terhadap umat-umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita selalu melatih diri kita untuk senantiasa mengedepankan daripada sifat jujur ini, mengedepankan daripada perkataan-perkataan yang benar. Karena itu semua adalah cerminan yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang lain daripada itu adalah sifat amanah. Sifat amanah yaitu dapat dipercayai. Ini sifat yang agung yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kala itu beliau ini
digelari oleh masyarakat setempat, masyarakat yang ada di sekitarnya dengan gelar Al-Amin. Itu Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang dapat dipercaya. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu semua? Adalah untuk ditiru, adalah untuk diikuti oleh umat-umat yang datang setelah beliau, untuk dijadikan sebagai pedoman terhadap umat-umat yang datang setelah beliau. Karena tidak ada kebaikan melainkan pada ittiba' dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situlah pokok daripada kebaikan-kebaikan. Disitulah ladang daripada segala kebaikan-kebaikan. Maka langkah beruntungnya seseorang di saat dia itu telah bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya. Juga tidak kalah daripada pentingnya, tidak kalah daripada beruntungnya orang-orang yang sudah ada kemauan pada dirinya untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itba' ini adalah buah daripada mahabbah yang ada pada diri seseorang. Di saat rasa cinta terhadap baginda Nabi dan juga para salafus soleh telah menancap di dalam jiwa seseorang, maka kala itulah dengan mudahnya dia dapat mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya rasa mahabbah, tanpa adanya rasa cinta kepada mereka itu semua, pada baginda Nabi, pada para sahabat salafus saleh, maka akan sulit terhadap seseorang untuk dapat mengikuti jejak langkah kehidupan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa berada pada jalan kebaikan, dapat menebarkan kebaikan, dapat mengikuti daripada sunnah-sunnah, daripada jejak langkah hidup kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu semua terkadang kita merasa agak jauh daripada itu semua, namun hendaklah selalu kita beriman, hendaklah selalu kita memperbarui iman kita terhadap ini semua, terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada pada zaman yang bukan pada zamannya yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad, namun walaupun demikian, dengan mempelajari daripada kisah-kisah hidup, daripada riwayat-riwayat hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua akan menambah, akan mendorong kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga dengan mudah kita dapat mengikuti daripada perilaku, daripada sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa kana syadidal khauf minallahi ta'ala katsiral haya. Baginda Nabi ini adalah seorang manusia yang sangat takut terhadap Allah Ta'ala. Takutnya beliau bukannya menjauh daripada Allah Ta'ala, namun semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita takut terhadap makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menghindarinya. Kita takut kepada hewan buas, maka kita akan lari daripada hewan buas tersebut. Sedangkan takut terhadap Allah Ta'ala, maka kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, semakin banyak memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meninggalkan satu pun daripada itu semua. Inilah makna khauf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga baginda Nabi merupakan seorang yang banyak malu. Beliau merupakan seorang yang mempunyai sifat malu. Malu terhadap perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
azim syafaqah. Juga baginda Nabi ini merupakan seorang yang besar rasa kasih sayangnya, besar rasa perhatiannya terhadap umat, banyak kasih sayangnya terhadap umat. La yu'li insanan wala hayawan. Beliau ini tidak pernah menyakiti satupun daripada makhluk Allah Ta'ala, tidak pada manusia juga, tidak pada haiwan-haiwan. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Dan juga beliau ini seorang yang berkasih sayang terhadap orang-orang fakir, terhadap orang-orang miskin. Di saat beliau mendapat undangan ataupun mendapati seorang fakir, seorang miskin, beliau hampiri, beliau tegur, beliau perhatikan. Ini merupakan bukti daripada sifat kemuliaan yang ada pada diri beliau. Merupakan seorang yang banyak kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa yatasaddaqu alaihim katsiran. Dan juga beliau sangat banyak bersedekah, banyak berinfak terhadap orang-orang fakir, terhadap orang-orang miskin. Ayuhibbu wa yujibu idza da'ahu. Dan juga baginda Nabi ini apabila ada orang fakir, orang miskin yang mengundang beliau ke tempat mereka, maka beliau selalu menghadirinya. Beliau penuhi undangan-undangan orang tersebut. Sama dengan beliau tidak membedakan di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, orang yang mulia dengan orang yang tidak mulia. Ini tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah mulianya sifat beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ma'ahum. Maka beliau makan beserta mereka itu orang fakir. Wa yazuru mardahum. Dan beliau kunjungi orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Wa kana akraman nas. Dan padahal beliau ini merupakan yang paling mulianya manusia. Jadi walaupun beliau merupakan orang yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk Allah yang lainnya, beliau merupakan orang yang paling mulia di kalangan manusia-manusia yang pernah ada. Namun pun demikian, beliau tidak pernah menolak, beliau tidak pernah menjauhi daripada orang-orang fakir, daripada orang-orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu man talaba minhu syai'an. Juga beliau ini tidak pernah menolak tatkala ada orang yang meminta sesuatu kepada diri beliau. Ada orang yang mempunyai hajat sehingga mendatangi baginda Nabi, mengadukan perihalnya, mengadukan hajatnya. Beliau senantiasa menerima dengan lapang dada. Beliau dengar baik-baik dan beliau berikan. Bila mana ada perkara tersebut dapat diselesaikan perkara tersebut, maka beliau selesaikan. Ini sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan daripada keluhan-keluhan manusia, hajat-hajat manusia. Tatkala disampaikan kepada diri beliau, maka beliau berikan. Beliau subhanallah, beliau luar biasa. Dia terima pengaduan-pengaduan tersebut dan memberikan daripada hajat-hajat manusia tersebut. Wa idza lam yajid 'indahu ma yu'tihi wa'adahu bi'atahi fi waqtin akhar. Namun walau apabila beliau tidak memperdapat apa yang diminta oleh si manusia tadi, maka beliau berjanji untuk memberikannya pada waktu yang lain. Adakah manusia yang demikian baiknya yang bisa kita dapati pada zaman-zaman kita sekarang ini? Seorang manusia yang luar biasa. Di saat ada seseorang yang mengadu pada dirinya, apabila pengaduan tersebut bisa ditunaikan dengan baik, maka langsung beliau memberikannya kepada si peminta. Namun bila perkara tersebut belum bisa diberikan pada saat itu, beliau berjanji
akan memberikannya pada waktu yang lain dengan hajat yang pernah diminta oleh orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Waja'ahu rajulun dhata yawmin fas'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalain. Raja'a ila qaumi wa qala aslimu fa inna Muhammadan yu'ti at'aman la yakhsha al-faqah. Pernah suatu ketika datang seorang lelaki, maka si laki-laki ini meminta sesuatu kepada Rasul. Rasul pun memberikan kepada si pemuda itu, kepada si laki-laki tersebut, kambing-kambing yang banyak. Kira-kira banyaknya kambing yang diberikan oleh baginda Nabi kepada lelaki tersebut kira-kira dapat memenuhi daripada 2 bukit. Satu tempat di antara 2 bukit dapat dipenuhi oleh kambing-kambing yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada si pemuda tersebut. Maka lantas dengan senangnya, dengan hati yang gembira, si pemuda ini kembali kepada masyarakatnya, kepada orang kampungnya. Dan si pemuda tersebut pun berkata kepada orang kampungnya, "Wahai saudara-saudaraku, masuklah kalian dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata si pemuda, karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian seseorang yang tidak pernah merasa takut akan kefakiran. Saking gembiranya hati si pemuda tersebut tatkala dia ini diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kambing-kambing yang banyak, dan membawa pulang kambing-kambing tersebut ke daerahnya. Kemudian dia menyeru, Masya Allah, dia menyeru kepada orang-orang yang berada di kampungnya, orang-orang masyarakatnya, untuk masuk dalam agama Muhammad, untuk masuk dalam agama Islam. Maka pada baginda Nabi ini bukan hanya sifat yang telah disebutkan di atas, melainkan juga baginda Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang dermawan, seorang yang tidak pernah takut terhadap harta bendanya, tidak takut akan kefakiran yang akan menimpanya. Beliau dengan rela, dengan senang hati memberikan harta bendanya terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan, terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, bahkan orang-orang yang meminta-minta. Beliau berikan kambing-kambing, hewan-hewan ternak yang beliau miliki, beliau berikan kepada orang-orang yang kira-kira lebih membutuhkan daripada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka buah hasil daripada kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah dapat kita ambil faedah, pelajaran adalah masuk Islamnya si pemuda tadi juga bukan hanya dirinya yang masuk dalam agama Islam, dia menjadi penyeru orang-orang lain untuk masuk dalam agama Islam, untuk berislam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hasil daripada kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Itulah faedah daripada kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saudara-saudara, hendaklah senantiasa kita memperbanyak daripada mengingat-ingat daripada sejarah riwayat hidup baginda Nabi, mempelajari daripada sirah beliau. Untuk apa? Untuk senantiasa kita dapat dekat dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa kita dapat mengenang daripada kisah kemuliaan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita memperbanyak solawat kepada diri beliau, kita memperbanyak solawat
kepada keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu semua, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaat daripada beliau, mendapatkan pertolongan yang agung daripada diri beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di mana di hari itu tidak bermanfaatlah amal, tidak bermanfaatlah sanak saudara, tidak bermanfaatlah orang-orang ada yang dekat dengan kita. Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin akan keselamatan, menjamin akan pertolongannya terhadap umat-umatnya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan daripada pertolongan tersebut, mendapatkan daripada syafaat Rasul tersebut dengan berkat memperbanyak salawat dan mengingat-ingat daripada kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kiranya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, juga kepada kawan-kawan sekalian yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lain daripada perkataan saya ini adalah untuk belajar, untuk juga sambilan merenung daripada kisah-kisah riwayat hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada itu semua. Sallallahu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.